Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pelajar-pelajar semua? InsyaAllah, pada hari ini Ustaz akan menerangkan satu tajuk daripada bahagian akhlak Islamiah, iaitu sifat tawaduk. Pelajar-pelajar boleh merujuk pelajaran 18, tawaduk menzahirkan kesucian jiwa. Boleh merujuk muka surat 186. Sebelum kita bergerak lebih jauh, izinkan Ustaz menerangkan standard kandungan bab ini. Yang pertama, menyatakan pengertian dan dalil sifat tawaduk. Yang kedua, menjelaskan contoh sifat tawaduk yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, merumuskan hikmah sifat tawaduk. Kita sentiasa mendengar perkataan tawaduk. Seseorang anak seringkali disuruh bersifat tawaduk oleh kedua ibu bapa. Begitu juga guru-guru menyarankan kepada semua pelajar untuk bersifat tawaduk. Maka timbul persoalan, dari manakah perkataan tawaduk itu datang? Perkataan tawaduk ini berasal daripada perkataan bahasa Arab yang memberi erti sikap kerendahan hati kepada Allah SWT dan sesama manusia. Ustaz ulang, sikap kerendahan hati kepada Allah SWT dan sesama manusia. Untuk lebih jelas, Ustaz akan membawa dalil nakli yang menyarankan kepada setiap umat Islam untuk mengamalkan sifat mahmudah tawaduk ini. Pertama, dalil nakli daripada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Riwayat Muslim, yang bermaksud, dan tidaklah seseorang merendahkan diri kepada Allah SWT, melainkan Allah SWT akan mengangkat darjatnya. Kita renung juga dalil nakli yang kedua daripada hadis yang diriwayatkan oleh Ayad bin Hamad radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah auha ilayya an tawadu'u hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin." Riwayat Muslim, yang bermaksud, sesungguhnya Allah SWT telah mewahyukan kepadaku agar bersifat tawaduk. Janganlah seseorang antara kamu bersifat sombong dan berbuat zalim terhadap orang lain. Seterusnya, pelajar-pelajar yang saya kasih sekalian, kita akan melihat contoh sifat tawaduk yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW untuk kita praktikkan dalam kehidupan kita seharian. Contoh yang pertama ialah sifat tawaduk dalam pergaulan. Hayatilah kisah bagaimana Rasulullah SAW menunjukkan sifat tawaduk ketika bergaul, terutama dengan kanak-kanak. Walaupun baginda mempunyai kedudukan yang mulia, baginda tidak sombong dengan kedudukannya. Sebaliknya, baginda menghormati dan menyayangi kanak-kanak. Baginda sentiasa bersikap lemah lembut dan menunjukkan akhlak yang terpuji kepada mereka. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW selalu menyantuni kanak-kanak dengan mendahulukan ucapan salam ketika bertemu dan membelai rambut mereka dengan perasaan kasih sayang. Hadis riwayat Bukhari. Untuk lebih lanjut, pelajar boleh merujuk pautan kod QR code dalam buku teks yang telah disediakan. Contoh kedua, tawaduk dalam kehidupan rumah tangga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan sifat tawaduk ketika bersama-sama dengan keluarga,
baginda bersama-sama membantu isteri melayani keluarga dan menguruskan rumah tangga. Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu berkata, seseorang bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bekerja di dalam rumah baginda? Lalu Sayyidatina Aisyah menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menampal selipar, menjahit pakaian dan melaksanakan tanggungjawab dalam rumah tangga seperti mana yang dilakukan oleh orang lain. Hadis riwayat Ahmad. Pelajar-pelajar boleh merujuk pautan QR code dalam buku teks. Contoh ketiga yang Ustaz nak bawa berkenaan dengan sifat tawaduk ketika makan dan minum. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan sifat tawaduk ketika makan dan minum. Baginda tidak pernah mencela makanan yang disediakan untuk baginda. Jika baginda menyukai makanan tersebut, baginda akan memakannya. Apabila baginda tidak menyukainya, baginda meninggalkannya. Baginda tidak pernah menzahirkan perasaannya, sebaliknya hanya berdiam. Untuk lebih lanjut, pelajar boleh merujuk QR code matan hadis ini dalam buku teks. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, spektrum ilmu bab ini, perbuatan membazir dilarang dalam Islam. Firman Allah SWT dalam suratul Isra ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Yang bermaksud, sesungguhnya orang yang boros itu ialah saudara syaitan, sedangkan syaitan pula ialah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya. Awas pelajar-pelajar, jangan kita bersifat boros. Berdasarkan uraian yang telah Ustaz sampaikan tadi, apakah hikmah sifat tawaduk yang kita perolehi? Yang pertama, membentuk insan yang bertakwa kerana sentiasa mengamalkan sifat mahmudah. Yang kedua, dikasihi masyarakat kerana tidak bersikap sombong. Yang ketiga, membentuk keluarga yang harmonis kerana saling menghormati antara satu sama lain. Yang keempat, mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah SWT kerana sentiasa bersifat syukur. Yang kelima, membudayakan sikap merendah diri demi kepentingan Islam. Justru itu, Ustaz mengajak kepada semua pelajar, kita jadikan sifat tawaduk ini sebagai perhiasan dalaman diri kita. Kita sentiasa mengamalkan sifat tawaduk ini di mana sahaja kita berada. Ingat, kita adalah duta kepada Islam. Kita jadikanlah Islam itu indah dalam diri kita untuk kita pertontonkan kepada masyarakat di sekeliling kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga berjumpa lagi. Bye-bye.